Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW mengajarkan kita doa. Satu doa yang Nabi tak tinggal untuk membacanya. Nabi mengajar kita tentang doa ini untuk menjadi hambanya yang bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Betapa susahnya nak menjadi hambanya yang bersyukur ini. Nabi mulakan dengan doa ini minta pertolongan. Dia ada doa yang dimulakan dengan Allahumma inna nas'aluka idza sa'alta fas'alillah. Ada masalah, minta dengan Allah pertolongan atas masalah tu. Ada masalah, mengadu dengan Allah. Tapi yang ini iza sta'anta fasta'in billah. Tak tolong dengan Allah Ta'ala. Pertolongan. Bila sebut tentang pertolongan ni, dia satu perkara yang kalau kita lihat tolong ni perkara yang susah lah. Tolong saya boleh, maksudnya tiada daya kita, tak ada kemampuan kita untuk apa dia, sebelum nak jadi syukur ni apa dia, ala zikrika, minta tolong, ingatkan saya je kalau terlupa. Baik-baik nanti saya ingatkan. Lupa juga, contoh lupa yang paling senang nak dilupakan adalah lupa Allah. Nak tahu bagaimana senangnya kita melupakan Allah, bagaimana kita lupa kita bernapas. Kita terlupa yang kita ni sedang bernapas tanpa ada, orang kata apa, alat yang menyokongnya. Relax lah, elok napas. Kadang kita duk mungut tu, susah betul lah hidup ni. Mungut punya mungut. Kadang kita tanya, cuba tarik napas tak? Susah ke senang? Senang pula ni. Dah tu. Keseluruhan hidup ini tergantung pada nafas. Kalau nafas pun Allah mudahkan, agak-agak yang lain samalah, cuma tidak dengan Allah.
Kan nafas jadi mudah sebab apa? Dengan hidung ke? Tak juga. Ada orang di hidung susah bernafas. Dengan alat bantu oksigen ke? Lagi susah. Kita tak berebut bernafas. Sebab apa tak berebut bernafas? Tak ada seorang pun marah. Jangan nafas lebih ke, aku kurang nafas kan. Macam duit marah, jangan ambil lebih. Habis aku tak ada orang duk marah. Niaga sebelah-sebelah dengki. Sebelah-sebelah. Tengok niaga sama, marah dia. So tanya dia, kita nafas sama tak marah pula? Ya tak ya juga. Sebab apa? Sebab pernapasan itu ditadbir urus oleh Allah secara total. Dan semuanya, semua pun. Cuma kita belajar sains, kita medula oblongata dia panggil. Tindakan luar kawalan. Itu pun bernapas ni tindakan luar kawalan. Habis. Punggah dia. Luar kawalan. Dan kita ahli sunnah wal jamaah ni tak adanya luar kawalan. Semua dalam kawalan. Sumber kesan, takluk bagi segala setiap perkara yang berlaku, kesan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada luar kawalan. Semua dalam kekuasaan. Kita namakan dalam kekuasaan. Dalam genggaman takluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi makna kata apa? Dalam kita nak membahaskan bahawa ingat saja ni pun dah Allahu Akbar. Di sinilah dimulakan dengan minta tolong. Pertolongan yang paling kita kena minta tolong dengan Allah Ta'ala. Kita dok nampak. Selagi mana kita tak nampak untuk ingat Allah tu satu perkara yang penting, maka hidup kita akan berada dalam kesusahan yang amat nyata. Kalau kita letakkan ingat Allah itu nombor satu, maka semudah bernapas kita lah. Napas ni jadi mudah sampai kita relax, sampai kita, orang kata, Allah kata tak apa aku urus takbir napas kamu ni, kamu urus yang lain. Ibarat gitulah, sampai kita ni boleh buat apa saja yang kita nak buat, sehingga kita lupa kita boleh buat semua tu dengan bantuan Allah Ta'ala tu. Sebab tu bermulanya itu dengan bismillah, dengan nama Allah. Sifat hidup tu bukan sifat kita, bukan nama kita. Hidup itu Allah Azza wa Jalla, kita sifat mati. Maka di sinilah perbahasan untuk kita mendalami perkara ini. Dia jadi ujian, jadi masalah besar kita ini adalah untuk ingat Allah. Mari kita sama-sama letakkan masalah yang paling besar dalam hidup ni, macam mana nak ingat Allah. Jangan mendabik dada kita mengatakan aku ingat Allah. Sungguh ke aku ingat Allah ni? Keingat selain Allah lebih banyak daripada ingat Allah. Buktinya apa? Mari kita tengok tentang hakikat sebenar ujian dan masalah. Allah akan uji kita. Ujian ni, bentuk-bentuk nama ujian-ujian ni dalam perbahasan kita sambung ni. Perbahasan kita pada pagi ini menyambung tentang hakikat sebenar ujian dan masalah, masih membincangkan dalam usul perbahasan siddiq. Kehidupan ni kita bincang 4 pecahan besar dalam tafsir kehidupan ni. Dalam perbahasan hakikat kehidupan ni, pecahan kepada perbincangan yang besarnya adalah tafsir kehidupan. Kita biasa dengar tafsir Al-Quran, Al-Quran itu ditafsirkan mengikut al-mufassirin. Setiap kalam Allah itu ditafsirkan mengikut uslub yang sebenar. Kemudian nak terjemahkan dalam kehidupan, malah Al-Quran itu turun ada asbabun nuzul. Mana kalau ikutkan kaedah hidup dulu, kemudian ada masalah, maka Al-Quran turun. Permasalahan kehidupan diselesaikan oleh Al-Quran. Jadi membawa maksud kehidupan juga mesti ditafsirkan mengikut nas, mengikut kaedah yang sebenar. Kita ni tak mahir Al-Quran, tak mahir tafsir, okey, ada rujukan. Terus saya bimbang ada yang sudah arif dalam bidang ini dan dah siap pun semuanya, alhamdulillah, rujuknya, rujukan-rujukan yang muktabar. Dan kita kena mahir yang utama tanpa ada orang kata apa, perkiraan, pertimbangan mengatakan saya tak faham kehidupan, tak boleh. Sebab kehidupan inilah yang akan menentukan balik permasalahan-permasalahan sama ada kita ni nak rujuk pada agama atau tidak. Contoh, kalau dia tak faham tentang kehidupan bersandarkan kepada yang benar, maka dia tak akan rujuk Al-Quran. Kenapa orang boleh tinggalkan Al-Quran? Sebab dia tak faham kehidupan. Kalau rujukan contoh,
tentang permasalahan. Allah bagi tentang resah gelisah, sifat lemah, resah gelisah. Kalau rujuk pada Al-Quran itu satu larangan. Wala tahinu wala tahzan. Jangan kamu tahinu tahzan. Rasa resah, rasa gelisah. Malah satu perkara yang menjadi penyakit. Tapi kalau kita rujuk kepada perbahasan selain daripada Al-Quran, kita melihat resah gelisah ni normal, kita normalizekan dia. Malah memang kalau ikut pada kejadian manusia ni, adat kepada ajilah, gesa-gesa ni, yang gesa-gesa tu bawa resah gelisah tu. Sifat manusia Allah jadikan ajilah, gopoh gapah. Semua benda nak cepat. Bila nak cepat tu jadi resah gelisah. Memang Allah jadikan begitu. Tetapi sebenarnya bukan untuk ikut yang itu. Ada kejadian yang Allah jadikan, memanglah kita ni, ustaz saya ni ada masalah, saya resah, saya gelisah. Kalau ikutkan memanglah. Tapi kita bukan nak dijadi mengikut itu. Kita disuruh untuk mengikut kebenaran. Yang benar ni apa? Resah gelisah ke? Tidak. Bagaimana nak keluar daripada keresahan, kegelisahan? Illa zikrullah. Kembali ingat kepada Allah SWT. Tapi manusia berpaling untuk ingat kepada Allah SWT. Diingat lebih kepada masalah daripada ingat pada Allah. Ini nampak perbincangan nampak mudah. Ingat masalah atau ingat Allah? Ingat masalah bunyi macam dekat-dekat. Ingat masalah atau ingat Allah? Kalau ingat Allah lupa masalah. Kalau ingat masalah lupa Allah. Dia takkan ada serentak ingat. Bagaimana perbahasannya itu? Kita rujuk balik pada tafsiran kehidupan, bersandarkan ada tak kawaid, ada kaedah tidak? Setiap perkara mesti ada kaedah. Apa-apa yang berkaitan dengan ibadah, itu mesti ada kaedah. Dia tak ada ikutlah, tak ada. Apatah lagi bila kata kita nak tafsir kehidupan, mengikut apa ni? Ikut Al-Quran ataupun ikut kebenaran, maka mesti ada kaedah. Apakah kaedah yang telah digaris pandukan pada kehidupan ini? Kaedah apa? Kaedah Blue Ocean. Biasa tu. Kalau dalam ni orang guna Blue Ocean. Kaedah apa lagi? 7 Habit. 7 Habit. Sekarang dah naik dah. 9 Habit. Naik ke apa dah? 11 Habit. Apa lagi kaedah lagi? Kaedah 4+1, kaedah Q, apa macam-macam lah kaedah. Bila sebut kaedah ni, dia kena pastikan jadi. Dia bukan teori. Dia tidak boleh lagi masih dalam keadaan teori. Banyak kan dalam teori ni boleh jadi prediction, sangkaan. Ini yang bahaya ni kalau tengok kehidupan. Agama memang kita takkan ikut begitu. Sebut tentang agama Islam, ada usul dia. Kita tak boleh kacau orang. Itu pun kadang macam mebah juga jadi agama. Sebab apa? Kaedah kehidupan tak kena. Bila kaedah kehidupan yang akan membawa agama. Agama ni milik Allah. Tapi Allah bagi agama pada manusia untuk dibawa dalam kehidupan. Tapi nak bawa dalam kehidupan hidup itu tidak dibangunkan mengikut kaedah, maka agama ni akan rosak. Macam mana pula agama boleh rosak, Ustaz? Iyalah, dah bubuh tempat yang rosak, rosaklah dia. Macam perkara yang baik, air hujan. Turun elok air hujan tak? Ditampung dengan bekas apa? Ada yang bekas dinamakan air kolah, jadi kolah majik. Ada bekas yang ditampung dengan bekas longkang, dia panggil air longkang. Bekas dalam meletakkannya itu bekas apa? Itulah dia agama. Agama bila diletakkan pada tempatnya, itu meletakkan agama ni penting. Pada kehidupan yang tertinggi. Sebab agama tu tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alih. Sebut saja agama, merujuk pada Islam. Kita kena itikad gitu. Dia tak boleh ada fahaman sebut agama, sama je agama ni. Ni ada satu ajaran tengah duk rancak ni. Sekarang dah keluar kenyataan tu. Apa nama dah? Hadi minallah. Nama tu. Nama sedap tu. Hadi minallah. Sekali dia punya kupas, saya tak ada agama. Sudah ni.
Kita sama saja. Yang penting Tuhan tengok kita baik. Sudah katanya. Pening kalau tak ada agama sama, tak boleh. Tu pluralism dia panggil. Dia menyamakan. Dia tak akan pernah sama. Inna dina indallahil Islam. Allah kata Islam, Islam lah. Nak kata sama apa? Takkan sama lah. Cuma kalau samakan dia dengan orang lain, marah pula. Ni, sama je ni, tak ada level pun. Marah. Kamu tahu aku siapa? Aku tok guru besar. Marah pula. Kata agama sama. Kalau jumpa orang macam tu, kita samakan dia dengan orang lain. Jangan samakan agama. Tuan ni sama dengan orang lain ni. Buat apa saya nak hormat? Sama. Kita samakan dia pula dengan binatang. Lagi marah dia. Kata sama. Nak sama sangat, mari kita samakan semua. Marah orang. Bila Allah dah letakkan satu benda tu mulia, muliakanlah. Allah letak agama tu mulia, muliakan. Tapi kerana kehidupan ini tidak dibangunkan dengan kaedah. Jemaah sekalian, jangan ingat kita beragama, kita mampu muliakan agama. Jangan ingat. Kita sudah berada pada zaman yang 1444 tahun hijrah. 1444 hijrah ni, nak tanya satu perkara. Agak-agaknya lah, kita ni negara Islam ni, perlembagaan kita agama Islam, agama persekutuan. Nak tanya soalan, bila sebut agama Islam ni, adakah kita hari ni rasa selamat dengan Islam, dengan agama itu sendiri, di negara sendiri? Munculnya golongan-golongan yang berani menentang agama Islam tanpa segan silu. Ini isu negara ni, bukan isu tertutup lagi dah. Terang-terangan, dan malah menjadi kesalahan, ditangkap. Soalannya, kenapa boleh jadi begitu? Bukan soal orang yang mengutuk tu. Kenapa kita sampai tahap berani? Contoh, kereta Ferrari, tiba-tiba dah wujud satu komen-komen buruk kepada kereta Ferrari. Tuan-tuan sepanjang dengar pasal kereta Ferrari, pernah ada dengar komen buruk tak pasal kereta Ferrari? Tak ada. Kagum lagi ada. Walaupun dia design lama, tercengang juga kalau lalu. Ferrari. Tak ada orang komen buruk pada Ferrari. Sebab apa? Sebab dia mengekalkan standard dia itu sentiasa pada standard yang tinggi. Sampai orang yang pakai pun standard juga. Padahal dia yang buat Ferrari. Manusia lebih mahal pada Ferrari. Tapi bila tak ada Ferrari, rasa murah. Bayangkan, kita manusia yang buat benda tu. Maknanya kita lagi mahal lah daripada benda tu. Tapi bila tak ada benda tu, kita jadi murah. Kan pelik tu kan? Yelah, saya tak ada apa-apa Ustaz. Nak macam mana? Kan manusia kan yang buat semua benda atas muka bumi ni, Allah buat. Bukan manusia kan yang bagi harga. Maknanya manusia lebih mahal lah daripada semua benda yang atas muka bumi ni. Nampak? Tapi sebab kenapa brand, kita go for brand ni, Mercedes. Mau Mercedes je. Ini jangan. BMW. Sebut. Itu biasa Ustaz, tu tak berapa Continental lagi. Tak apa. Bentley. Tu dia. Saya sekali nak buat Bentley juga Ustaz. Sekali-sekala lah. Kok-kok lah kan. Semua buat masa ni tak ada lagi kan. Tu je lah. Saya sekali nak tukar lah Bentley, sekali Ferrari, bawa Bugatti Veyron ke. Tercengang-cengang orang tengok. Sebab apa? Sebab tukang buat dia menjaga kualiti, standard dia. Yang kita jaga tak standard agama? Tu lah. Alah Ustaz, lah kadar je lah Ustaz, agama saya boleh lah Ustaz. Ya Allah, saya cukup pantang tu orang sebut agama saya boleh. Malah kadang-kadang tengok agama ni last option. Dan memang kita, trend kita untuk berhijrah ke agama ni tunggu dah tak ada apa. Dah miskin apa-apa ke dana pun cari agama. Allah Akbar. Dia tak ada satu nampak value yang tinggi pada agama. Dia rasa macam nak invest pada agama ni satu kerugian besar bagi dia. Nak bagi masa tu rasa macam buang masa duduk dengan agama. Ini satu sifat zaman ni jemaah sekalian. Ujian besar pada kita ni dalam topik kita ni. Saya tak baca detail lagi, saya rungkaikan terus.
Ujian agama lah. Meletakkan agama paling tinggi dalam hidup kita. Nak letak paling tinggi ni. Mampu tak kita letakkan agama ni pada standard yang tinggi? Tengok cara hidup kita. Pertama, dalam melihat segala permasalahan kehidupan. Contoh, Allah jadikan dalam surah Baqarah 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, khauf. Takut kepada apa? Kepada musuh. Musuh ni apa? Semua perkara yang mengancam kita, semua akan jadi musuh. Apa saja ancaman dalam hidup kita, semua akan jadi musuh bagi kita. Walaupun kita berada di puncak kejayaan, bila kejayaan itu menjadi ancaman bagi kita, kejayaan itu menjadi musuh bagi kita. Ancamlah. Maksudnya nak mengekalkan nombor 1 tu, oh masalah. Takut jadi nombor 2. Jadi musuh lah. Padahal dia dah duduk best among the best dah tu, tapi tetap dalam ketakutan. Yang tak pernah dapat nombor 1 asyik nombor 1 belakang, dia relax lah. Nombor 1 juga, tapi benar dia belakang Ustaz. Amboi, dahsyat kiraan kamu ni daripada belakang. Dia tak ada ketakutan sebab tak ada ancaman bagi dia, tak terancam dah. Nombor 1 juga, 1 dari belakang. Orang 1 dari depan, dia kira dari belakang. Yang duduk 1 dari depan tu punya takut dah, padahal dah berjaya. Sebab apa? Ancaman bagi dia. Apa-apa yang terancam itu takut. Samalah juga dengan perkara yang jahil, yang kita tidak tahu. Jadi ancaman bagi kita. Wal ju' dan merasai kelaparan, ju' lapar. Dan wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, dan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa, anfusi was samarat, dan hasil tanaman serta hasil tanaman. Wa basyiris sabirin, dan kabarlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Sedannya muliakan Allah Ta'ala. Taib. Mari kita tengok bagaimana peranan agama dalam mendepani masalah. Bila sebut agama, apa yang mahal daripada agama ni? Contoh, kita fahamkan dulu secara tafsil, ini keseluruhan tentang agama ni. Yang mahal ni, agama ni iman. Orang duk faham agama ni pun salah faham. Yang kita lihat dilampak agama pada perbuatan. Jadi bila perbuatan dia lakukan tapi tidak mendapat hasil ataupun tidak mendapat kesan, sebab setiap perbuatan amal ada kesan dia, sepatutnya fadilat. Tapi dia buat tak berkesan. Bila tak berkesan, amalan yang dok kita nampak mahal tu tak jadi apa. Contoh, datang majlis ilmu ni adalah jemputan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam taman syurga. Mahal tidak? Nak tahu mahal tak mahal? Jom ikut pergi Masjid Nabawi. Jom kita masuk Raudah. Nak tahu nilai mahal tak mahal? Pertama, berapa nak pergi Masjid Nabawi? Kira berapa tiket? Itu satu. Kedua, bila dah pergi, cuba rasa tak boleh masuk pula. Dia punya rasa dia macam tak sah umrah tak? Tak sah umrah terus. Rasa tak sah lah umrah ni. Padahal rukun umrah bukannya masuk Raudah. Tapi tak masuk Raudah tu rasa macam malah kadang-kadang dia boleh tertukar kedudukan. Lebih penting Raudah daripada ziarah Rasulullah. Hati-hati. Padahal kita nak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak gitu mahalnya Raudah. Di sana berebut orang nak masuk. Berapa duit dia ada, 1 juta ke 10 juta ke berapa, semua berkumpul kat situ. Dan ketika itulah dia masuk, tak tanya duit ada, duit. Dia tak tanya siapa kita. Dan di situlah kita diperlakukan lentaklah je. Dia tolak, dia halau, tak kira. Melainkan yang dia kenal. Itulah. Kenal tu VIP.
Tapi kalau dari segi kita pergi tanpa perlu, takkan nak kenalkan dia, awak kenal saya siapa? Dia tak heran. Biar kalau kerajaan memperkenalkan tu lain lah. Ini kalau pergi secara layman orang biasa, betapa rasa, ya Allah, aku ni nothing. Ada seorang ni, hamba Allah ni, dia pergi haji 2018. Saya selalu buat cerita ni sebab saya dapat cerita direct daripada Tuan Badan. Dia pergi haji, tuan-tuan. Dia ni seorang CEO one of the listed company. Dia punya gaji tak banyak, 110,000 sebulan. The yearly income almost 2 million. Tu bersih tu, 110 tu dengan kedebak-kedebuk kata lagi dah 200 dah. Tu dia. Tapi nak masuk rodahnya pasal terimpit kawan tu. Tak kisahlah 100,000 tak 100,000, dan dia je fikir pergi haji tu 100,000 lebih. Dia tak tanya ada package mana ni package. Oh, bayar berapa? 200,000. Ni lain 200,000 tu. Tak ada. Talk to my hand. Dan lagi boleh Arab. Nak pula kita tak kerti cakap Arab. Memang sadaqallah lazim kata. Sadaqallah lazim kata. Itu je. Nak masuk apa dah? Ihdinas siratal mustaqim kata. Tak kerti. Habislah. Apa nilai? Apa pun tak ada. Punya nak tahu mahal tak mahal. Sekarang ni dah buka dah divider Kaabah tu. Dah buka dah. Baru ni 6 Muharram tak silap. Jadi dah boleh rapat ke dinding Kaabah tu. Dah boleh kucuk Hajar Aswad. Dah boleh masuk Hijir Ismail, insya-Allah. Dulu kita nampak macam hampir impossible. Boleh buka balik ni, tapi ni kerja Allah, rumah Allah. Bila Allah muliakan sesuatu perkara, tuan-tuan, cuba tengok. Bila Allah muliakan satu perkara tu, siapa berani halang? Siapa kita? Tak ada dah, tak ada benda boleh halang. Dan waktu itu kita akan tengok besar kecil nilai duit kita. Nak tahu mahal tak mahal. Berapa duit nak bayar nak cium Hajar Aswad? Berapa duit nak bayar nak pergi melekat kat Multazam? Dia yang dahsyat kat Multazam tu. Dia Hajar Aswad tu, pintu Kaabah, kecil tu. Ini mustajab. Berapa duit nak bayar? Masuk Hijir Ismail nak solat bawah pancumah. Betul-betul tepat bawah pancumah tu. Setentang dengan pancumah tu, solat bawah tu. Time tu lah baru tahu duit kita tak ada nilai. Dan nak pula tak tukar dekat money changer. Lagi tak laku. Dia kata, no. Tukar. Jadi maknanya, amalan ni besar. Tapi kerana tidak bawa dengan iman. Kita tak bawa dengan keimanan, yakni tidak meresap hati kita melihat besarnya nilai iman itu sehingga kita nak beramal. Sebab beramal ni sebab iman. Kita nak masuk radah-radah ni sebab Nabi suruh. Nabi, kita beriman dengan Nabi lah. Itu yang berebut nak masuk radah tu sebab Nabi kata. Tiba-tiba tinggal Rasulullah. Allahu Akbar. Lebih kau boleh pelepas masuk radah lah katanya. Nak tengok kita ni ikut Nabi tidak? Kita pilih-pilih. Contoh, Raudah tak ada cerita bab hadis lain ni. Cerita bab hadis Raudah je. Nabi kata, singgahlah juga Raudah tempat lain. Kita ni terkebir-kebir. Ada Raudah tempat lain? Ada, Nabi kata. Sabar. Kat mana ya Rasul? Majlis zikrullah. Bila Nabi dah gezekkan macam tu, makam sama dengan Raudah sana. Tapi alangkah malangnya tuan-tuan. Malang 1000 kali malang. Raudah di sana bubur-rebut dah masuk. Raudah di sini bubur-rebut nak keluar. Lah Ustaz, saya dah tahu ni bukan soal dah tahu. Ni soalnya kita nak masuk syurga. Bila nak masuk syurga, masuk je lah Raudah, apa masalah. Kalau dah tahu pun refresh dah balik. Agak-agak kalau dah tahu, ceramah balik. Habis cerita. Sekarang tengah-tengah tak ada ceramah untuk diri. Dia balik rumah ceramah balik. Tengok, tahu tak tahu apa yang kita dengar tadi. Simple. Saya dah tahu dah Ustaz. Explain. Wallahu alam. Itu Allah yang tahu. Kamu tahu tu apa? Jelah Ustaz, wallahu alam. Dia macam tahu Ustaz, tapi kalau cerita balik tu macam tak ada bunyi kata. Tu dah makan fana kata. Pandai pula kata dia. Dan dengarlah sampai kita boleh menyampaikan ke dalam pengajian tu. Kalau dah tahu, dah faham, meresap sampai kita boleh menyampaikan. Tu tabligh tu.
Kadang orang ambil mudah baik. Itu iman. Jadi mahal kita ini contoh boleh datang masjid ni sebab iman itu yang mahal tu. Baik. Maka di sini cuba lihat. Dalam permasalahan yang Allah nyatakan surah Al-Baqarah 155 ini, tengok akhir daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 155 ni, tang mana jadi mahalnya permasalahan apabila mahalnya di berhadapan dengan iman. Tengok, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu gembira, bukan sedih. Sedih itu sabariyah. Sabariyah kalau sabar itu gembira. Sebab apa sabar gembira? Kerana bersama dengan Allah. Ini wabasyiris sabirin. Pada ayat lain, innallaha ma'as sabirin. Budak kalau tengok bapak dia, daripada nangis senyum dia. Tengok mak dia, daripada nangis senyum. Nak pula tengok mak dan ayahnya dekat shopping komplek, lagi dia senyum. Yes, bapak aku ada. Nak pula dia kenal bapak dia, cop duit. Lagi seronok. Tak pernah kesedihan di saat berada di sisi dengan bapak. Tengok bapak ni, yes, bapak aku cop duit. Kenal sungguh anak dia dengan bapak dia. Tahunya kalau rosak sikit je kereta, bukan repair, tukar kereta. Tu dia. Dahsyat tak dahsyat dia kena bapak dia. Jadi setiap kali dia berada di sisi bapaknya, hidupnya bagai di syurga. Itu baru diuji dengan bapak. Ini Allah yang maha kaya, tiba-tiba tak rasa apa. Rasa apa? Rasa sedih. Bersama dengan Allah, menuju kepada Allah, bukan dengan sedih, bukan hati yang sedih, tetapi hati yang bersih. Nak bersihkan dengan apa? Dengan menangisi dosa-dosa. Tangis bersih, dan menangis sebab dosa bersih, dia akan menuju kepada Allah dengan hati yang gembira. Siapa yang kata menuju dengan Allah dengan sedih, maka dia belum melalui jalan menuju Allah. Dia baru menuju jalan untuk pembersihan hatinya disebabkan oleh dosa-dosanya. Ada yang tak nampak dosa lagi, dia nampak masalah dululah. Contoh, dia nangis sebab ketakutan ancaman, nangis dia. Nangis sebab lapar, menangis. Bila sampai makan iman, dia tak makan, dia puasa. Macam Nabi SAW, lapar, kemudian puasa. Tapi nak bagi tahu di sini, dalam ujian takut, lapar dan lapar ni, wajuk ni bab rezeki. Sebab kelaparan, makan ni dikait juga dengan perbahasan rezeki. Setiap apa yang Allah kurniakan tu dikaitkan dengan rezeki, terutamanya bab makan. Tidak itu saja, rezeki, kasih sayang, syifa, sihat, kuat, bijak, yang mana diuji dengan benda-benda ini. Allah akan uji, itu sifat dia. Dan ni pun dahsyat juga apa dia? Wa naqsi minal amwal, kekurangan dari harta. Ayat ni terang-terang Allah bagi, harta memang akan berkurang. Allah akan uji kekurangan harta. Jangan kita ingat bilion-bilion takkan pernah kurang. Ada satu perbahasan itu, ada satu listed company, dia berbincang tentang oil and gas. Bila berlakunya pandemik COVID, isu COVID ni, bilion-bilion company bincangkan untuk negara selamatkan company itu. Padahal turnover company itu bukannya main ratus juta, main bilion-bilion dah. Pun kurang juga. Jangan duk kata tak kurang lah Ustaz. Contoh, kita ambil tentang orang yang ambil pengurusan haji dan umrah. Ialah tak pernah terfikirlah Mekah ni nak tutup sekejap. Tengok queue yang daftarnya, full house, full board semua. Full board semua. Sekali jalan penuh satu flight. Turun 200, 300.
Hotel mana pernah tak full board? Full board semua. Tiba-tiba tak ada orang. Menangis tak berlagu. Tak tahu lagu apa nak nangis lah. Tu kata nangis tak berlagu tu. Ya Allah. Mula buat meeting sana, meeting sini. Kata tadi rasa macam tak berkurang duit tu. Jangan. Kadang-kadang kita tengok satu company itu, memang kita tak boleh challenge lah. Ini macam mana dia nak, memang tak lah bilion-bilion. Ingat, Allah boleh kurangkan hartanya dengan keadaan cuaca. Kalau Allah kata jadi suatu perkara yang tidak betul pada ni, ambil pengajaran COVID cukup lah. Walaupun lah mereka duk kata dengan perancangan macam-macam perancangan lah, tapi orang yang beriman dia akan nampak semuanya dengan kudrat dan iradah Allah SWT. Allah izinkan itu berlaku tu sebab nak bagi pengajaran. Itulah contoh. Memang musuh ni sentiasa ada nak menyerang kita, terutama dalam bab sihir, dan memang Allah izinkan berlaku. Cuma kalau kena kat kita, kita kena renung kenapa kena. Itu je fikir. Allah izinkan musuh kacau kita tu kenapa? Kemungkinan kita tak jaga Allah. Kemungkinan renung lah. Astaghfirullahaladzim, kita kena ni. Itu cara terbaik. Bila kena sesuatu perkara, kita akan muhasabah diri, melihat hubungan kita dengan Allah. Itu saja. Itu cara terbaik untuk umat Islam, orang beriman. Ni kata wabashiri sabiri ni, dia balik kepada Allah. Contoh takut kepada musuh. Bila Allah uji takut pada musuh, tengok kita nak letak nilai agama dia kat mana. Kalau kita nampak agama tak ada fungsi untuk selesaikan perasaan takut, maka kita akan nampak agama ni tidak ada memberi peranan. Contoh takut tak ada makan. Bila takut tak ada makan, jadi yang dia fikir ni makan je lah. Sedangkan Allah nak uji bab makan ni bukan soal makan saja. Allah nak uji siapa yang mendatangkan makan. Contoh semalam saya cerita, saya panggil pelajar saya dalam bab solat. Saya sekarang ni buat enforcement. Kita dah selalu cerita bab solat, tapi saya enforcement, saya buat penguasaan awal solat, awal waktu. Sebagai pelajar, dia tak ada alasan untuk tidak solat awal waktu. Dia tak akan boleh lambat takbiratul ula, tak boleh, sebab dia tak ada alasan. Sebab belajar kan, inilah masa dia nak belajar. Saya kata apa, antum tahu tak, sebab solat lah antum boleh makan. Saya suruh cari dalil kenapa solat boleh bagi makan. Sebab solat kita boleh makan. Cari dalil kata. Tergebir-gebir semua. Sebab orang ingat makan, ingat apa? Bila makan ingat apa? Ingat makan. Lagi ni lapar dah ni Ustaz, bila nak berhenti, lagi kita berhenti. 2 minit kita berhenti. Kita pun lapar, tukang ceramah pun lapar, tak usah bimbang. Kita sama. Tukang dengar pun lapar, tukang cakap pun lapar. Kita sama. Jadi bila kata dia menung, budak-budak pening, cuba tanya, apa dalil? Kamu tahu tak kamu sebab solat kita boleh makan? Tergebir-gebir kawan. Sebab dia nampak makan ni sebab mak masak, pergi kerja, ada duit. Padahal ni perbincangan agama ni bab makan ni sebenar. Lalu saya pun kata, lambat katanya. Al-Jumu'ah ayat 10. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah. Solat dulu ke ambil rezeki dulu? Solat dulu. Sebab solat lah boleh ambil rezeki. Dan syarat ambil rezeki solat sebenarnya. Apa rezeki itu? Makan. Satu, saya cakap, bertebaranlah kamu atas muka bumi ini setelah kamu solat. Solat ni lisen, tasrih, permit. Tak ada solat, minta maaf, ambil apanya Allah punya ibarat mencuri. Ibarat mencuri lah. Tak ada lesen. Itu satu. Keduanya, itu dalil nakli saya cakap. Dalil akli, fikir dia boleh nampak dah. Yang mana Ustaz? Saya kata apa? Buka time bila? Buka. Teman-teman dah Ramadan tinggal lama dia. Ni puasa hari Senin ni, hari Ashura. Buka
buka tu time bila? Time solat, Ustaz. Bukankah sebab solat kita boleh makan? Kalau tak ada waktu maghrib, boleh buka. Kalau bantai tiba-tiba dekat waktu tu maghrib tak ada, nak buka waktu bila? Sudah fatwa nak fikir ni. Waktu maghrib tak ada, cari merah di kaki langit pun gelap semua. Allah, nak buka apa ni? Kita kan nak pergi, itu hari kami sempat, alhamdulillah Allah izinkan Ramadan pertengahan di Makkah. Jadi 14 jam tu. 14 jam. Sebab pergi tu siang, nak tunggu malam tu siang dia. Tak malam-malam dia. Allah. Dari pertama tu dah memang Allah dia. 14 jam kawan. Rupanya matahari ikut belakang. Matahari. Bukan kita kenyang matahari, matahari ikut belakang. Memang lambat kita. Nampak? Jadi tengok. Berapa banyak hari ni kita melihat makan ni, Allah kaitkan Ramadan makan sebab solat. Sebab solat kita boleh makan. Kalau tak kerana azan maghrib, masuk je waktu solat, tak makan kita. Itu kalau ambil faham lah. Jadi kalau kita nampak macam ni, cara perbincangan begini, maka tidaklah kita terkesan dengan keadaan itu. Maka tidak hairanlah kalau Allah nyatakan dalam surah Baqarah ayat 155 ujung pada ayat itu, kabarkan berita gembira pada orang-orang yang sabar ni, orang yang kenal Allah. Ingat Allah. Sabar ni sifat Asmaul Husna, Asmaul Husna ke-99. Bila dia tak tengok itu, maka dia akan menjadi satu perkara, contoh lapar bab rezeki. Wa naqasim minal amwal, harta. Kait dengan apa? Bila sebut harta je tuan-tuan, orang nampak apa? Nampak kerja. Harta nampak usaha. Dia tak nampak harta tu, nampak kuasa. Kuasa apa? Kuasa Allah. Sama. Bila kata Allah boleh buat kita lapar, Allah boleh buat kita tak ada harta. Sebab tu dalam bab hutang, doa menyelesaikan hutang. Nabi ajar sahabat untuk selesaikan hutang itu dengan doa. Habis Ustaz, takkan tak ada kerja? Orang tak ada kupas kata pasal takkan tak buat kerja. Kerja tu dah ada. Macam contoh kita takkan tak makan, lah lapar mesti makan punya. Tapi cara nak makan tu, nak dapat makan itu macam mana? Tu dah Nabi ajar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Simpulan cengkaman hutang. Kalau kita kaitkan, macam mana nak kaitkan hutang dengan doa, Ustaz? Takkan doa je. Ini orang meremehkan agama. Orang boleh kata soalan macam tu, takkan doa je, Ustaz? Allah murahnya kamu lihat doa. Kamu ingat usaha kamu jadi sangat kalau tanpa doa. Dan orang yang berdoa pasti berusaha. Sebab berdoa ni, antara makbulnya doa itu, Allah gerakkan dia untuk berusaha dengan usahanya Allah berkati. Itu cara, ciri doa dia diterima oleh Allah. Allah terima doa seseorang itu, Allah akan gerakkan dia untuk menyelesaikan masalah itu dengan petunjuk Allah. Bermaksud apa? Dia tidak akan buat perkara-perkara yang dalam bahasanya sudah jatuh di timpa tangga. Dahlah susah, kemudian buat benda yang salah. Dahlah salah, buat benda yang haram. Allah. Dahlah susah, buat benda yang salah. Salah tu maksudnya disalah di sisi undang-undang. Dahlah salah, haram pula tu. Tak ke jatuh di timba tangga, bukan timba tangga dah dengan rumah 4 sekali. Ya Allah, payahnya. Dah kamu tak dapat petunjuk Allah. Doa pun malas. Orang yang berdoa pasti beramal. Jarang dia berdoa, dia tak beramal. Jarang. Sebab doa digandingkan dengan amal. Sebab dia tahu bila berdoa mesti beramal. Lepas solat, doa. Dan solat tu sendiri juga dikategorikan sebagai doa. Pasti orang yang beramal. Dan orang yang beramal ikhlas kerana Allah, pasti Allah ringankan dia untuk berdoa. Sebab doa ni pilihan Allah. Kalau Allah pilih seseorang untuk berdoa kepada Allah, bermaksud dia ni orang pilihan Allah.
Sebab tu Nabi sentiasa berdoa dengan Allah. Tapi kalau dia tak berdoa, maknanya dia bukan pilihan Allah. Dia pergi jatuh pada usaha dia. Pergilah. Silap-silap pada perbahasan akidah, dia perbahasan qadariyah. Qadariyah ni apa? Bergantung pada usaha. Dan dia yakin usaha dia bagi jadi. Tuk Allah bagi jadi, yang dia sangka usaha dia lebih parah. Lebih parah. Maka dia pun lalailah dengan usaha dia. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, kesimpulan pada pagi yang penuh barakah ni, kita kesambung pada bahasan ini akan datang, masih membincangkan ujian dan masalah ini. Dalam kesimpulannya kita nak lihat betapa nilai agama ni sebenarnya lah mahalnya agama tu mampu menyelesaikan masalah kehidupan, dan masalah kehidupan sebenarnya melibatkan agama. Kita tinggal agama, datanglah masalah kehidupan. Kalau tak ada masalah, kalau tak nak ada masalah, maka kembali kepada agama. Bagaimana? Ni perbahasan kita ni. Sebagai contoh takut tadi, lapar, wa naqsi minal amwal, kurang harta. Bila harta ni patut bukan ingat usaha, ingat dia, Allah. Hutang tadi selesai dengan apa? Dengan doa. Doa ni sebab apa? Yang selesaikan hutang itu rezeki, bukan duit. Belum tentu orang ada duit boleh selesai hutang. Selain bulan, orang ada duit lah bertambah hutang. Sebab apa? Bank pun datang. Sudah banyak income dah. Bila kena bayar cash, jangan rugi bayar cash. Installment, dia kata bagus juga installment ni kan. Aku boleh rolling. Dia boleh bayar cash, tapi dia ambil keputusan tak nak cash, dia rolling. Lala sekali tak rolling terus. Start business dengan dia sekali roll. Habis. Arwah tok saya simpulan. Memang Allah takdirkan everything ada pada dia, semua cash. Saya pun tengok, ada orang tengok nanti cukal apalah bagi dia. Kalau boleh cash lah. Semua apa yang dia beli semua cash. Dahsyat. Tadi saya terinspirasi dengan perkara tu. Kereta cash, beli satu lagi cash, rumah cash, buat cash. Pencen tali air lah. 300 pencen sebulan. Macam mana boleh bayar cash? Itu panggil rezeki, bukan duit. Dia nazir masjid 18 tahun. Dan antara soalan dia tanya pada saya, kau tahu apa bab duit? Saya ingat masa sekarang. Waktu tu kita tu semangat membara, berhati wajah ni nak berniaga ni. Waktu tu zaman Tun Pak Lah, kami student universiti ni, waktu tu tak ada niaga-niaga ni. Dia buat satu skim Tunas Mekah panggil. Dia nak rekrut jangan oriented untuk kerja. Dia nak buat first batch untuk business 100 orang. Tahun 2008. Bukan 2006. Lama dah. Memang waktu tu malam niaga dalam universiti satu kesalahan. Satu kesalahan. Waktu tu saya di universiti, kita ni nak enforce orang student niaga. Tutup kita dilantik jadi perwakilan belajar, kita niaga, kita diam kan. Cover line panggil. Lain sekali dibenarkan niaga. Dibenarkan niaga, maka datang satu semangat. Semangat ni bukan sebab ni satu bab orang niaga dia sebab susah. Sebab hidup susah betul nak niaga. Saya terinspirasi dengan Rasulullah SAW. Nabi niaga. Tapi Nabi bila menyebarkan Islam, Nabi berhenti berniaga. Nabi dapat tawaran berniaga lebih besar, iaitu mengajak orang beriman pada Allah dan Rasul. Yang lain Nabi sab semua pada Khulafa' Ar-Rasyidin. Tapi nak ceritanya, waktu itu tu arwah tok saya cakap, kau tahu apa bab duit? Kau tahu apa bab duit? Kita ni bab duit satu je, kerja kuat-kuat, kumpul banyak-banyak. Tanya, kerja kuat-kuat, kumpul banyak-banyak. Sedangkan dua-dua itu kalau tak kena gaya, memang mengundang muka Allah. Ya Allah, kerja kuat-kuat bukan sebab dapat duit, sebab Islam suruh itqan. Kerja kuat-kuat ni sebab pahala. Kumpul, larangan alhaakumut takasur, larangan mengumpul harta. Allah. Ni cerita ni panjang lagi bab ni kan. Kita tutup, kita bincang bab lain. Dah tu 20 dah tu. Cover bulan lepas tak datang. Terlajak real. Tapi sebab siap nak pergi menunaikan haji tu, alhamdulillah bawa balik. Sama dengan Tuan Haji Aswad kita.
27 apa 27 Julai tu okey. Alhamdulillah Allah jemput buat haji, alhamdulillah dapat selesai. Allah izinkan untuk menunaikan haji pada tahun ni insya-Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir ni pun Allah jemput sebagai tetamu Allah juga menunaikan haji pada masa yang terdekat dan umrah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkata-kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Moga-moga apa yang kita bincangkan ni menjadi pahala yang terbaik di sisi Allah, berikan kefahaman. Moga-moga semua yang hadir pada pagi ini dan yang menonton insya-Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya pilih kita semua untuk dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.